Jawatankuasa Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF bekerjasama dengan syarikat Rapid Penang bagi melaksanakan inisiatif mengubah Suai Bas Rapid sebagai pusat pemberian vaksin PPV bergerak. Kemudahan itu dimanfaatkan lebih 400 penerima vaksin di Batu Feringgi, termasuk penduduk yang menjadi mangsa banjir baru-baru ini. Program Mobile Vaksin Anjuran CITF dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah PKD Timur Laut dilaksanakan di Pekarangan Sekolah Kebangsaan Pai Chai di Batu Feringgi. Kawasan itu dipilih kerana lokasi yang berjauhan dari PPV Mega selain ramai penduduknya yang belum menerima janji temu menerusi MySejahtera. Manakala golongan OKU pula menerima suntikan di kantin sekolah dengan bantuan sukarelawan. Baru-baru ini ada berlaku kejadian banjir di beberapa kampung di kawasan Batu Feringgi, yang mana kita faham agak sukar dengan mereka untuk menghadapi banjir dan untuk pergi pula ke PPV untuk membuat pendaftaran. Bagi penerima vaksin, kemudahan PPV bergerak menjimatkan masa dan kos mereka. Baguslah dapat program ni. Kalau nak tunggu betul-betul MySejahtera lambatlah kan. Kalau dia daftar ni cepat kalau gila vaksin untuk penduduk sinilah. Jadi semua dah selamat dah. Teraturlah juga walaupun ramai sikit. Oh, very good. Excellent. Excellent. Yeah, the people are very helpful. Okay. Very good, very good. Perkarangan Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 bersepadu di Maib Serdang kini menempatkan loji pengisian oksigen grade perubatan yang dapat memastikan bekalan oksigen untuk kegunaan pesakit COVID-19 sentiasa mencukupi dan diperoleh dengan segera. Pengarahnya Dr. Shahbudin Ibrahim berkata, loji yang mula beroperasi sejak Sabtu lalu itu mempunyai kemampuan mengisi sehingga 600 tangki oksigen bersaiz 6.8 liter sehari. Tambahnya, setiap hari kira-kira 2,000 tong oksigen digunakan. Sebelum ini, tong oksigen yang kosong perlu dihantar ke Banting 3 kali sehari untuk pengisian semula dengan perjalanan sehala mengambil masa lebih sejam. Kini perjalanan untuk pengisian semula tidak sampai 10 minit. Menurut Dr. Shahbudin, loji pengisian oksigen itu turut membantu pengisian semula tangki oksigen bagi fasiliti kesihatan sekitar Lembah Klang yang memerlukan bekalan segera. Beliau berkata ia adalah yang pertama dibina di luar kawasan hospital, memandangkan kawasannya yang luas serta lokasi strategik untuk membantu menampung peningkatan penggunaan oksigen di hospital sekitar Lembah Klang. Pengeluaran program iCitra Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP akan dikreditkan ke dalam akaun bank ahli bermula Isnin ini. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, pengeluaran ini dijangka memanfaatkan seramai 4 juta ahli KWSP. Pembayaran melibatkan selama 5 bulan dengan agihan RM1,000 setiap bulan. KWSP juga membuka hotline iCitra untuk membolehkan ahlinya mendapatkan sebarang penjelasan. Skim ini merupakan salah satu inisiatif yang diumumkan kerajaan bagi meringankan beban yang dihadapi rakyat ketika pandemik COVID-19 dan antara 8 pakej bernilai RM530 bilion sejak berlakunya pandemik. Kerajaan negeri memperuntukkan RM300,000 untuk membeli durian bagi membantu pekebun yang terjejas dengan lambakan buah itu di Perak. Langkah itu susulan harga durian mengalami penurunan ketara kerana musim raja buah yang serentak dengan negeri lain. Kebetulan pada kali ini, semua durian keluar daripada Satu Malaysia ini secara serentak. Dulu peraih kata boleh tolak bagi Terengganu. Sekarang Terengganu pun keluar, Kelantan pun keluar, Kelantan pun harga RM1.50, RM30. Peraih tepi jalan jual RM2. Katanya Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Perak juga telah membeli 2 tan durian setiap hari di kawasan sekitar Batu Kurau serta Ijuk sejak 2 minggu lalu. Pengeluaran durian di Perak khususnya di kawasan Batu Kurau dijangka memuncak dari pertengahan Julai hingga pertengahan Ogos. Terdahulu beliau menyampaikan bantuan kotak makanan kepada penghuni apartmen Tropicana Bukit Merah yang dikenakan Perintah Kawalan diperketatkan PKPD sejak 17 Julai lalu. Kira-kira 200 orang kurang upaya OKU melahirkan rasa syukur dan teruja dipilih menerima suntikan vaksin hari ini. Mereka antara penerima vaksin di PPV Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor Bahru.
Penerima OKU Pendengaran, Kang Wan Pin berkata, proses pemberian vaksin berjalan dengan lancar dan sangat berpuas hati dengan kemudahan disediakan kepada golongan sepertinya. Sangat baiklah, sangat 100% tidak kucar kacir. Sebab yang pertamanya kami bagusnya sebab kita bergerak semuanya ikut jadual, disediakan jurubahasa isyarat dan semuanya teratur. Okey, harapan kami di masa akan datang, harap-harap Kerajaan Negeri Johor dan Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim dapat berterusan membuat program-program terutamanya khas untuk OKU sebegini bagi memudahkan kami berurusan, terutamanya dengan program-program kerajaan. OKU Penglihatan Siti Hasni Rosli yang ditemani ibunya, Asna Abrori pula mengakui sedikit gemetar untuk menerima suntikan dos pertama. YPK dia pemudahkan sebenarnya urusan untuk mengambil vaksin. Macam mana dapat vaksin ke sebenarnya? Daripada dapat mesej daripada MySejahtera. Golongan OKU ini turut diberikan perkhidmatan pengangkutan secara percuma. 4 bas dan 2 kenderaan pelbagai guna MPV digunakan untuk membawa golongan OKU termasuk cacat fizikal, pekak dan bisu ke PPV ini.